Assalamualaikum Cikgu Rozana. Selamat datang ke bilik saya. Terlebih dahulu, apa perkabaran keluarga sekarang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru besar kita. Alhamdulillah, setakat ini saya dan ahli keluarga berada dalam keadaan sihat walafiat. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, terima kasih kerana dapat meluangkan masa. Apa yang penting sini saya harapkan supaya kita sentiasa berbahagialah dalam keluarga kita. Sebab kalau sekiranya keluarga kita tak bahagia, jadi susah kok kita nak menterjemahkan sesuatu yang terbaik di peringkat sekolah. Ya. Jadi kita akan fokus kepada apa yang kita nak bincang pada hari ini, iaitu tentang PBD lah. Jadi setakat hari inilah sepanjang sesi persekolahan 2023-2024 ni sampai bulan Oktober. Jadi setahu mana murid-murid, pencapaian murid-murid kita? Kalau kita lihat sehingga hari ini sudah berada dalam minggu ke-27. Kalau kita melihat kepada data, keadaan semakin baik. Bermaksud murid-murid TP1 ramai yang sudah melepasi ke TP2 dan TP2 ke TP3. Okey, terima kasih ya. Seterusnya, pencapaian murid kita lah. Apa harapan panitia bahasa Melayu untuk melihat pencapaian semasa murid kita atau target dalam bahasa Melayu lah khususnya? Target panitia bahasa Melayu sudah pastinya kami mensasarkan untuk sifar TP1 dan TP2. Dan inilah yang kita harapkan pada panitia kami agar mencapai sasaran kami, iaitu sifar TP1 dan TP2. Bagaimana tentang penglibatan rakan-rakan kita lah dalam panitia bahasa Melayu khususnya dalam memberi fokus kepada untuk membasmikan permasalahan khususnya yang murid berada di TP1 dan TP2? Alhamdulillah, setakat ini Sekolah Kebangsaan Pengkalan Cengal mempunyai guru-guru bahasa Melayu yang sangat komited untuk menjadikan murid-murid mengatasi TP1 dan TP2. Dan alhamdulillah juga pihak kami juga mendapat bantuan penuh daripada para pentadbir dan guru-guru yang bukan option bahasa Melayu. Okey, tentang permasalahan, kita biasanya banyak masalah-masalah. Bagaimana keadaan permasalahan yang kita hadapi sekarang ni terhadap murid-murid yang kita terlibat secara langsung dan tidak langsung lah? Kalau kita lihat masalah biasa yang kita hadapi ialah yang pertama, fokus. Murid kurang fokus terhadap apa yang mereka pelajari dan kadang-kadang mereka tidak memahami apakah sebab ataupun alasan untuk mereka berada di sekolah. Mungkin mereka datang kerana terpaksa, dipaksa. Dan masalah yang seterusnya, masalah ketidakhadiran ke sekolah. Ini merupakan satu masalah yang besar kepada sekolah kita, kerana masih terdapat anak-anak kita yang mempunyai masalah kehadiran. Okey, kita tengok tadi dari segi yang dinyatakan oleh Cikgu Rozana tadi tentang permasalahan kehadiran, ketidakhadiran ke sekolah. Mungkin ada lagi faktor-faktor yang boleh menyebabkan pencapaian murid kita ni tak meningkat. Apakah faktor-faktor yang boleh kita lihat secara direct lah dalam bidik darjah? Ya, mungkin salah satu faktor lagi kita melihat masalah kepada masalah keluarga. Masalah keluarga, kalau kita lihat, kalau keluarga mempunyai masalah, maka emosi anak-anak kita juga terlibat dengan permasalahan yang dialami oleh keluarga mereka. Contohnya, terdapat juga murid kita yang mengalami masalah penceraian ibu bapa. Bila berlaku, emosi anak-anak terganggu dan juga mungkin kurang perhatian daripada ibu bapa itu sendiri. Okey, kita berbalik semula pada apa yang kita bincang tadi kan. Pelibatan ibu bapa lah pentingnya. Ya. Setahu mana setakat hari ni lah
kerjasama yang diberi dalam menjayakan setiap program-program yang kita jalankan di peringkat sekolah kita? Kalau setakat ini, kalau kita melihat, ada terdapat dua golongan. Ada golongan yang sangat memberikan kerjasama dan komited terhadap permasalahan anak-anak mereka, dan terdapat juga satu golongan yang tidak terlalu ambil cakna terhadap anak-anak mereka. Sebagai contohnya, ada juga ibu bapa yang menipu. Apabila anak tidak ingin ke sekolah, ibu bapa sendiri ada yang menipu kepada guru kelas dengan memberitahu melalui WhatsApp bahawa anak mereka tidak sihat. Sedangkan apabila diselidiki, anak mereka sebenarnya bukan berada dalam keadaan tidak sihat, tetapi mungkin kerana enggan untuk ke sekolah, malas untuk ke sekolah. Dan ada juga ibu bapa yang terlibat berkonspirasi dengan anak mereka untuk menyetujui keengganan anak mereka untuk hadir ke sekolah. Okey, kita dapat kesan tak tentang punca permasalahan ibu bapa. Apa pula pihak sekolah ni atau pihak guru, tindakan-tindakan yang diambil apabila kita dapat kesan permasalahan tersebut? Bila kita dapat kesan permasalahan tersebut, biasanya kan guru-guru berbincang bersama-sama mereka, berbincang bersama pentadbir, dan perkara pertama yang kita lakukan ialah melaporkan perkara ini kepada unit kaunseling. Kemudian kita mengadakan ziarah cakna, kaunseling, pihak pentadbir, guru kelas melakukan ziarah cakna. Okey, berbalik kepada program kita lah pula. Daripada apa yang kita dapat tadi, permasalahan, tentu ada perkara-perkara yang ingin dilaksanakan di peringkat panitia Bahasa Melayu sendirilah, khususnya untuk mempercepatkan pemulihan pada murid-murid yang terlibat. Cadangan-cadangan aktiviti lah kalau boleh. Cadangan-cadangan aktiviti, kita panitia Bahasa Melayu melibatkan semua guru Sekolah Kebangsaan Pengkalan Cengal untuk sama-sama turun padang membantu guru-guru Bahasa Melayu melaksanakan pengajaran supaya murid-murid yang berada dalam TP1 dan TP2 akan berubah sekurang-kurangnya menjadi TP3. Okey, cuba kalau boleh terangkan apa contoh-contoh aktiviti yang kita nak laksanakan lah di peringkat panitia. Khususnya mungkin ada kita buat aktiviti itu secara berperingkat, mungkin tahap 1 berbeza berbanding dengan tahap 2. Ya, aktiviti yang kita adakan, misalnya kita telah mengadakan program mentor menti. Kita akan mengadakan program mentor menti yang melibatkan semua guru. Kemudian latih tubi, dan mungkin juga kita akan mengadakan aktiviti-aktiviti yang menarik minat-minat murid untuk belajar dan menarik minat murid untuk datang ke sekolah. Dan panitia Bahasa Melayu juga mencungkil bakat murid-murid yang ada supaya kita dapat melihat potensi mereka. Di samping itu, kita melatih murid-murid supaya menjadi guru muda kepada rakan-rakan mereka. Menyebabkan apabila guru-guru muda ini dilantik menjadi guru muda, mereka rasa dihargai dan mereka bersungguh-sungguh untuk mengajar kawan-kawan mereka sekiranya mereka diberikan motivasi, sebagai contohnya ganjaran, pujian. Okey, di antara cadangan aktiviti tadi, Pak Cikgu fikir apakah aktiviti yang paling bersesuaian lah dengan keadaan murid sekarang lah. Pak Cikgu fikir nak laksanakan program ni, apakah aktiviti dia rasa kalau boleh jalankan aktiviti tersebut, mungkin kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Apa yang saya lihat di sini, mungkin kita boleh mengadakan satu aktiviti bermain sambil belajar. Kerana kita tahu bahawa murid-murid yang berada dalam alam persekolahan, sekolah rendah ini, mereka sangat suka bermain. Jadi guru-guru digalakkan untuk mengadakan sesi pengajaran secara bermain sambil belajar di samping menggunakan aktiviti untuk berfikir.
Okey, berbalik pada aktiviti tadi juga, iaitu mungkin kita dah pihak panitia susun kan aktiviti apa. Jadi di antara banyak-banyak aktiviti tu, tadi Cik kata satu aktiviti yang melibatkan aktiviti pada kaedah permainan Ya, kan. ya. Permainan. Agak-agak bila kita boleh nak laksanakan atau siapa yang terlibat yang kita boleh kaitkan dengan permasalahan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada pendapat saya, semua guru boleh terlibat dalam aktiviti tersebut. Bermain sambil belajar. Sebenarnya kalau kita melihat kepada pedagogi, banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti yang boleh kita lakukan dalam bermain sambil belajar tu. Dan daripada aktiviti tersebutlah boleh memupuk minat untuk para murid datang ke sekolah. Okey, dan apabila kita laksanakan, biasanya kita ada perlu pengawalan atau pemantauan sebab kita nak tahu keberkesanan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan. Apakah kaedah yang cikgu fikir nak laksanakan bagi memantau keberkesanan program yang kita laksanakan tadi? Saya rasa kalau kita memantau keberkesanan, apa yang penting ialah data. Kita analisis data daripada apa yang kita buat itu, adakah data kita semakin berubah? Adakah semakin meningkat ataupun masih lagi dalam keadaan mendatar? Saya rasa analisis data adalah sangat penting. Dan selepas itu kita akan adakan postmortem. Adakah kaedah yang kita lakukan itu sama ada berkesan ataupun tidak? Berdasarkan data tadi kan, cuba cikgu terangkan jumlah pelajar-pelajar yang terlibat mengikut tahap 1 atau tahap 2. Kalau boleh kita tengok, mungkin saya boleh pihak sekolah boleh cadangkan apa-apa yang terbaiklah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya. Sebenarnya data ini telah pun kita bincangkan semasa mesyuarat panitia bahasa Melayu kali ketiga. Dan sekali ini saya akan bentangkan sekali lagi untuk bahasa Melayu tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 berdasarkan pentaksiran bilik darjah pertengahan tahun. Saya akan mulakan dengan bahasa Melayu tahun 1, seramai 48 orang, 21 orang TP1 dan TP2 bermaksud 43.75%. Bahasa Melayu tahun 2, jumlah murid 50 orang, 16 orang murid TP1 dan TP2, 32%. Bahasa Melayu tahun 3, seramai 55 orang murid, 9 orang murid TP1 dan TP2, 16.36%. Bahasa Melayu tahun 4, seramai 49 orang murid, 8 orang murid TP1 dan TP2, iaitu 16.32%. Bahasa Melayu tahun 5, 52 orang murid, TP2 tidak ada TP1, berjumlah 7 orang, 13.46%. Manakala bahasa Melayu tahun 4, seramai 46 orang murid semuanya, 2 orang TP2 berjumlah 4.34. Tetapi ingin saya maklumkan di sini bahawa 2 orang murid tahun 6 merupakan murid-murid MBK, murid-murid berkeperluan khas. Mereka telah pun dinyatakan sebagai MBM oleh pihak hospital, pihak Kementerian Kesihatan, tetapi mereka masih lagi berada di sini kerana mereka tidak ingin ke sekolah lain. Okey, terima kasihlah pada data-data yang telah dinyatakan tadi lah. Jadi biasanya apabila kita buat sesuatu program, kita kena kesan. Daripada pengesanan mungkin kita ambil jangka masa lah, mana kita nak bagi tempoh. Bila kita agak-agak kita boleh boleh kesan penyelesaian masalah tersebut. Kita mungkin boleh kesan penyelesaian masalah tersebut pada akhir bulan 10 kita akan buat analisis data sekali lagi kerana
pada tarikh tersebut merupakan berakhirnya program yang kami jalankan, iaitu program Mentor Menti, program Jangan Tinggal Daku yang dilaksanakan oleh Panitia Bahasa Melayu. Okey, rasa banyaklah kita dapat maklumat-maklumat dan dari segi cadangan-cadangan aktiviti. Kalau boleh, saya berharap pihak Panitia Bahasa Melayu mengemaskinikan kembalilah aktiviti-aktiviti itu. Lepas tu kita nak lihat dari segi impak dia kepada pelajar. Kalau biasanya impak yang baik kita boleh teruskan dengan pemurnian yang lebih baik. Kalau sekiranya impak yang tak baik, mungkin kita analisa baliklah kelemahan-kelemahan dan permasalahan. Saya berharap dengan kekuatan yang ada di jawatan kuasa Panitia Bahasa Melayu ni, kita dapat mengatasi murid-murid, terutamanya dalam memperbaiki pencapaian PBD untuk sesi persekolahan 2023-2024. Sekali lagi saya ucapkan terima kasihlah kepada Cikgu Rozana, dan saya harap apa yang kita buat ini kita mendapat impak yang baik, seterusnya boleh membantu pencapaian murid sekolah kita untuk bersaing dengan pelajar-pelajar di sekolah-sekolah lain lah. Sekian, saya rasa itu saja untuk jumpa kali ini, dan mungkin kita akan jumpa baliklah untuk sesi yang akan datang, bagaimana kita nak lihat impak yang terbaru. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan rasa cikgu janganlah duk malu-malu nak masuk atau nak jumpa barisan mentadbir. Kami sentiasa ingin membantu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.